Cuba kita tengok muka surat IX tu. IX depan sekali lepas senarai kandungan tu. IX, saya tak tahu ya ini muka surat berapa IX saya, woman saya ni. IX tu muka surat berapa? Tak reti juga kan? 9. Ya. Allahu Akbar. Muka surat 9 IX tu. Kita baca firman Allah. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang bermaksud, maka sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang terbaik bagi siapa yang ingin bertemu dengan Allah pada hari akhirat dan mereka yang banyak menyebut atau mengingati Allah. Maksudnya ciri-ciri manusia yang beriman dan ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan yang baik, dan ciri-ciri mereka yang banyak mengingati Allah adalah mereka yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan. Jadi jelas tidak ada contoh yang terbaik dan tidak ada kaedah yang terbaik. Nak jadi suami romantik ke, isteri yang terbaik ke, melainkan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang kita buka muka surat. Muka surat 3. Okey, belet muka surat 3. Muslimin muslimat sekalian, muka surat 3. Masya-Allah, tengok muka surat 3. Okey, tajuknya ialah Nabi dan Ummul Mukminin juga berselisih faham. Nabi dan Ummul Mukminin juga berselisih faham. Kita terus pergi kepada muka surat yang keempat. Dan ini sangat-sangat menarik dan insya-Allah akan menjernihkan isu-isu dalam rumah tangga yang berlaku pada hari ini. Kita bacakan, Saidina Umar menceritakan, kami kaum Quraisy, kamilah yang menundukkan isteri. Okey, Saidina Umar cerita ni, kami orang Quraisy Mekah adalah lelaki yang sangat tegas dan dominan dalam rumah tangga. Dan mereka ini golongan yang menundukkan isteri. Isteri mesti kena ikut toto ontok je dengan suami, tak boleh nak bantah. Bahkan kalau suami nak keluar daripada rumah, soalannya nak keluar-keluar je, tak perlu cakap dengan isteri. Betapa dominannya suami, budaya, adat masyarakat Quraisy di Mekah. Sebab itu bila Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, bila datang Abu Jahal bertanya kepada beliau, mana ayahmu? Masa peristiwa hijrah kan, peristiwa hijrah, mana ayahmu? Ayahmu pergi mana? Masa tengah cari Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar ni, dalam peristiwa hijrah ni. Sedangkan Sayyidatina Asma memang tahu di mana Rasulullah dan ayahnya berada di Gua Sur. Dia yang hantar makanan. Lalu apa yang dia jawab kepada Abu Jahal? Dia jawab apa? Jawapan bijak. Dia tak menipu. Dia tak kata aku tidak tahu, tak. Yang dia jawab adalah, bila seorang lelaki Quraisy keluar rumah bagi tahu kepada wanita yang berada dalam rumahnya. Dia jawab macam tu. Bila lelaki Quraisy bila nak keluar pergi mana-mana, bagi tahu isteri ataupun anak-anak dia nak pergi mana. Tu je cara jawab. Bila dengar jawapan yang begitu, terus ditampar sampai berdarah, telinga anting-anting tercabut. Masya Allah. Jadi kita perhatikan kata-kata Sayyidina Umar, kami kaum Quraisy, kamilah yang menundukkan isteri. Namun apabila kami datang kepada kaum Ansar, siapa kaum Ansar? Penduduk Madinah. Selepas hijrah, mereka tengok perilaku ataupun keadaan yang berlaku di Madinah. Kami tengok mereka kaum yang ditundukkan oleh isteri. Terbalik, pergi ke Madinah, tengok suami yang ditundukkan, duk ikut cakap isteri. Adat, budaya yang berbeza. Subhanallah. Maka sedikit sebanyak isteri kami terikut-ikut dengan kebiasaan wanita-wanita Ansar. Jadi lepas hijrah, Muhajirin ni dah bergaul dengan Ansar ni, mereka kata perangai isi-isi kami dah mula terikut dah perangai wanita-wanita Ansar yang dah berani menjawab dan sebagainya. Suatu hari, Sayyidina Umar yang cerita ni, seorang yang tegas ni, aku memarahi isteriku, namun dia menjawab balik.
Saya tanya orang perempuan kat sini. Siapa yang tak pernah menjawab dengan suami? Angkat tangan nak bagi hadiah banglo ni. Siapa tak pernah menjawab? Mustahil. Kalau dia tak pernah menjawab, bukan manusia tu. Kena cek tu, ada hormon apa tu. Subhanallah, menjawab. Bahkan isteri Nabi juga ada menjawab dengan Nabi. Dan Nabi tak mengatakan itu salah satu sifat ataupun akhlak yang buruk, tetapi Nabi meraihkan fitrah. Subhanallah, muslimin muslimat. Sebenarnya orang perempuan kadang-kadang menjawab tu bukan dia tak terima, tapi dah perangai dia menjawab. Lepas tu dia mikir. Kalau dia tak menjawab tu, dia macam tak boleh lena lah tidur malam tu. Duduk mikir, kenapa tak cakap macam tu, geram macam ni. Dah lepas tu dia ni, tetapi perlu ada batasannya lah. Jangan pula balik rumah kan nanti dengar tak apa Ustazah cakap. Subhanallah, bahaya juga ya berhujah. Okey, kita tengok lagi. Suatu hari aku memarahi isteriku, namun dia menjawab balik. Aku tidak boleh terima tindakannya yang membangkang itu. Lalu beliau berkata, isteri Saidina Umar pun berkata, mengapa awak tidak boleh terima perbuatan saya membantah awak? Isteri-isteri Nabi pun selalu menjawab mulut dengan baginda. Bahkan pernah salah seorang mereka tidak mau bercakap dengan Nabi sampai ke malam. Maksudnya merajuk, tak nak bercakap. Soalan kedua, siapa wanita kat sini tak pernah merajuk dengan suami dia? Angkat tangan. Nak bagi kereta pula. Tu yang berani tawar tu sebab tak ada. Okey, aku kaget, maksudnya terkejut, terpana. Kemudian aku berkata, malang sungguhlah siapa yang buat begitu. Aku pun memakai baju dan pergi menemui Hafsah. Aku bertanya, wahai Hafsah, betulkah ada di antara kamu? Hafsah ni kan anak Saidina Umar, merupakan salah seorang isteri Nabi. Dia nak pergi confirm dengan Hafsah ni. Betulkah ada antara kamu pernah marah kepada Nabi seharian sampai ke malam? Lalu Hafsah menjawab, ya, betul, ada isi yang merajuk kepada Nabi. Lantas aku berkata, malang dan rugilah dia. Adakah kamu tidak rasa takut yang Allah akan murka disebabkan kemarahan Rasulnya, lalu kamu tentu binasa? Janganlah kamu asyik meminta-minta daripada Rasulullah. Janganlah kamu membantahnya dalam apapun perkara. Janganlah kamu memulaukannya. Minta dengan ayah apa sahaja yang kamu perlukan. Janganlah kamu cemburu dengan madu yang lebih menawan dan lebih disukai oleh Rasulullah. Hadis ini riwayat Bukhari. Maksudnya cerita ini cerita yang sahih, yang bukan direka-reka. Maksudnya Saidina Umar ni dia pesan dekat Hafsah, Hafsah, kalau ada apa-apa tak puas hati, jangan bangkang, janganlah, ikut je Nabi, apa yang Nabi nak. Lepas tu kalau ada benda yang kamu nak, yang kamu perlu, minta dengan ayah, jangan minta dengan Nabi. Punyalah Saidina Umar sayang Nabi ni, pesan dekat anak dia, kalau ada tak puas hati apa, cakap dekat ayah je. Kalau kamu nak apa-apa, macam dia sebut ni kan, sekiranya kamu perlukan apa-apa, minta saja dengan ayah apa yang kamu perlukan. Kemudian kita tengok cerita yang kedua. Masya Allah, Allahu Akbar. Contoh ya. Okey, saya tak jumpa, bukan dekat sini, muka surat lain. Saidina Umar bila tak puas hati, dia jumpa pula Ummu Salamah. Ummu Salamah, betulkah isteri Nabi pernah bantah-bantah Nabi? Kemudian Ummu Salamah jawab apa? Kenapa kamu sibuk hal rumah tangga orang lain? Oh, direct Ummu Salamah jawab ke Saidina Umar. Maksudnya Saidina Umar tak boleh terima ni. Masya Allah. Kesimpulan daripada peristiwa ini, muslimin muslimat sekalian, perbuatan isteri yang membantah suami bukanlah perbuatan yang sampai jatuh kepada dosa besar, kecuali membantah dalam kewajipan, membantah dalam perintah wajib, suruh tutup aurat dan sebagainya, itu barulah berdosa besar. Jadi itu adalah fitrah yang juga berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW.